Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Jadi Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana di atas limpah dan kurnianya serta keizinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberikan peluang pada hari ini untuk kita meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian bagi kelas Kafa pada hari ini, pada petang ini. Alhamdulillah. Baik, jadi pada hari ini 6 hari bulan 7 2021 kita mulakan kita punya kelas dengan subjek kita iaitu adab dan akhlak Islamiah. Adab dan akhlak Islamiah. Baik. Jadi kamu semua boleh buka buku teks adab tahun 4 muka surat 29. Okey, buku teks adab muka surat 29. Jadi pada hari ini kita nak habis terus. Kita nak habiskan terus untuk tajuk adab dengan keluarga ini. Okey, kita akan habiskan untuk tajuk adab dengan keluarga. Jadi semua boleh buka buku teks. Dan sambil-sambil itu juga kamu boleh lihatlah kepada slide yang Ustaz telah sediakan di skrin telefon kamu. Kamu boleh tengok untuk penjelasan yang lebih jelas. Kamu boleh buka dalam buku teks muka surat 29. Nampak dengan lebih jelas. Tapi dekat sini pun dah jelas dah. Baik, apa yang kita akan belajar pada hari ini? Kita akan sambung pengajian dan pembelajaran kita untuk adab dengan keluarga. Iaitu tajuk dia ialah akibat kita derhaka dengan orang tua. Jadi akibat kita derhaka dengan orang tua, kita derhaka dengan ibu, kita derhaka dengan ayah kita, apakah perkara yang akan berlaku kepada orang yang menderhaka itu? Yang pertama sekali ialah mendapat dosa. Ustaz ni hijau lah. Okay. Yang pertama sekali ialah mendapat dosa. Okey, sememang dan sepatutnya seseorang apabila orang itu derhaka kepada ibu ataupun ayah, memang dia akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama sekali. Dan yang keduanya ialah sempit rezeki. Okey, yang keduanya ialah sempit rezeki. Sempit rezeki ni maksudnya macam mana? Maksudnya Allah Ta'ala menyempitkan kita punya rezeki. Dia tak bagi kita makan, dia bagi makan sikit je. Ataupun dia bagi kita rasa tak senang dalam hidup. Sempit rezeki lah tu. Okay? Yang ketiganya ialah disisih oleh keluarga dan masyarakat. Okay? Disisih oleh keluarga dan masyarakat. Yang keempat, hidup tidak berkat dan dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa yang derhaka kepada keluarga dia, kepada ibu ataupun ayah, maka dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala marah kepada orang yang derhaka kepada ibu dan ayah. Baik. Yang seterusnya, mengancam keharmonian kekeluargaan dan masyarakat. Okay? Mengancam. Maksudnya orang tak senang duduk dengan kita. Kita seperti memberi ancaman kepada harmoninya kekeluargaan sesebuah keluarga dan juga masyarakat setempat. Baik, yang seterusnya, sukar untuk mendapat pertolongan daripada keluarga. Apabila kita sudah derhaka, apabila kita lah, kalau ada satu orang itu, dia derhaka kepada orang tua ataupun dalam keluarga dia, maka dia akan sukar untuk mendapatkan pertolongan. Baik, yang seterusnya, runtuhnya keharmonian kekeluargaan dan masyarakat. Baik, runtuhnya keharmonian kekeluargaan dan masyarakat. Maksudnya jadi tak bahagia. Okay, disebabkan ada orang yang derhaka kepada orang tua. Dan yang terakhirnya sekali ialah kehidupan tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini hidup dia menjadi tidak berkat. Senang cerita, berdasarkan kesemua yang disampaikan ini,
Dia nak bagi tahu siapa-siapa yang derhaka kepada ibu ataupun ayah ataupun orang tua ataupun ahli keluarga, maka dia akan dapat benda-benda yang tidak baik dalam hidup dia. Allah Ta'ala akan jadi murka kepada orang yang derhaka kepada orang tua. Dapat dosa, sempit rezeki, hidup tak berkat, jadi tak tenang, macam-macam lagi benda yang tak baik yang akan menimpa kepada mereka yang tidak hormat ataupun derhaka kepada orang tua. Moga-moga kita semua dijauhkan daripada sifat sebegini. Na'udzubillah min zalik. Baik, yang terakhir adalah baik. Seterusnya, hikmah beradab dengan orang tua. Hikmah maksudnya kebaikan. Apa yang kita dapat kalau seseorang itu dia beradab dengan orang tua. Kita tengok yang pertama, mendapat ketenangan jiwa, tenang dari jiwa dia. Okey. Itu yang pertama sekali. Yang keduanya, hidup bahagia di dunia dan akhirat. Hidup dia akan bahagia, akan seronok je, tak ada kesengsaraan, tak ada rasa gelisah. Okey, dia seronok je, bahagia je hidup dekat dunia dan juga di akhirat. Dunia pun dah seronok, apatah lagi hidup di akhirat. Baik. Seterusnya yang ketiga, ikatan kekeluargaan bertambah kukuh. Maksudnya, tali hubungan silaturahim sesama keluarga itu semakin kuat, semakin kukuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala akan berikan pahala kepada mereka yang mengamalkan adab dengan orang tua. Senang-senang je Allah Ta'ala nak bagi pahala kepada siapa-siapa yang mengamalkan adab dengan orang tua ini. Sangat mudah nak dapatkan pahala. Tapi tak ramai orang yang cuba untuk melakukan perkara yang sedemikian. Jadi, kamu cuba berusaha dan mesti kena buat untuk beradab dengan orang tua. Baik. Yang seterusnya ialah disayangi oleh keluarga dan masyarakat. Masyarakat, keluarga, orang sekeliling kita semua akan sayang kepada kita jika kita mengamalkan adab dengan orang tua. Dan yang terakhir sekali ialah mendapat keberkatan hidup yang sempurna. Hidup jadi berkat. Okay? Berkat. Walaupun benda tu sikit tapi berkat. Rasa cukup. Duit RM1 je. Tapi walaupun RM1 tapi berkat. Rasa bukan cukup lah RM1 ni nak buat belanja. Keberkatan. Itu yang sangat penting. Jadi itu antara ganjaran ataupun hikmah kepada siapa-siapa yang beramal ataupun yang mengamalkan adab dengan orang tua. Apa yang dia akan dapat? Kebaikan apa yang dia akan dapat jika dia mengamalkan adab-adab dengan orang tua? Baik. Jadi habis untuk muka surat 29. Jadi pada minggu yang lepas kamu telah pun baca tajuk yang ni iaitu kisah kisah Alqamah dengan ibunya. Kamu pun dah tahu cerita ini, kamu pun dah baca. Pada zaman Nabi ada satu orang hamba Allah, sahabat Nabi yang bernama Alqamah, yang mana dia ni masa dia nak mati ataupun dia nak meninggal dunia, dia tak boleh nak mengucap, tak boleh nak sebut la ilaha illallah. Maka para sahabat jadi pelik, pergi mengadu dekat Nabi. Kenapa ni Nabi minta tolong mai ke rumah Alqamah ni? Nabi pun datang dengan para sahabat, jumpa Alqamah, tanya dengan Alqamah, kenapa jadi macam ni? Dia nak jawab. Akhirnya Nabi tanya, ada tak dia ni ada ibu? Maka dia kata ada ibu lagi. Kemudian jumpa ibu dia, ibu Alqamah ni, kami nak bagi tahu, kata Alqamah ni dalam keadaan nazak, tak boleh nak mengucap. Ibu dia pula marah-marah dekat Alqamah kan, suruh balik dan sebagainya. Dan Nabi pun perintahkan untuk bakar. Bakar mayat Alqamah ataupun tubuh badan Alqamah yang tak boleh nak mengucap itu. Maka ibu Alqamah tu rasa macam rasa macam kesian, dan akhirnya ibu Alqamah memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh Alqamah. Atas sebab apa yang dia tak boleh mengucap tu? Sebab dia mengutamakan isteri dia melebihi ibunya. Baik, apa yang Ustaz nak sampaikan daripada kisah ini? Kisah ni memang baik. Kisah ni sangat baik dan sangat banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Jangan sesekali derhaka kepada ibu, kena dahulukan ibu daripada orang lain. Ibu suruh buat, kita kena buat.
Ibu suruh buat macam tu, kita buat macam tu. Apa segala perintah yang ibu suruh buat, selagi tak melanggar syariat Islam, maka kita kena, sebagai anak, kena patuh. Okey? Kisah ni memang sangat banyak pengajaran. Okey, kamu pun dah buat tugasan, kamu pun dah bagi macam-macam pengajaran yang ustaz baca. Ada yang kata kena utamakan ibu. Okey? Buat apa yang ibu suruh. Okey? Sayangi ibu lebih pada segala-galanya. Okey, jangan derhaka kepada ibu. Janganlah membuat sesuatu perkara yang boleh menyakiti hati ibu. Bagus. Okey. Tapi, ustaz nak tunjuk satu buku lah. Okey. Benda ni ustaz akan cerita dalam kelas. Kalau kelas kita ataupun sekolah dibuka, baru ustaz akan cerita tentang kisah Alqamah ni. Bukannya ustaz nak kata kisah ni tak baik. Tak. Ustaz dah bagi tahu kisah ni memang baik. Okey, banyak pengajaran yang kita boleh dapat. Okey. Ustaz ada satu buku. Buku ni bertajuk Kisah Palsu Tetapi Masyhur yang Disandarkan kepada Agama. Okey, ada 40 kisah yang kamu mungkin pernah dengar, yang mungkin ada orang pernah cerita dekat kamu, yang dia kata zaman Nabi berlaku macam ni, macam ni, macam ni. Rupa-rupanya kisah itu adalah kisah yang palsu yang ditulis oleh seorang pensyarah universiti. Ustaz dah baca buku ni, sangat best, sangat menarik. Kisah yang pernah Ustaz dengar masa kecil-kecil dulu, rupanya kisah tu tak betul. Kisah tu palsu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi ini satu perkara yang tak baik lah apabila kita menipu menggunakan nama Nabi SAW. Nanti bila mana buka sekolah, nanti Ustaz akan cerita satu persatu. Dan dalam ni juga ada kisah mengenai Alqamah. Nampak tak? Alqamah yang derhaka kepada ibu dia. Ustaz, kisah ni palsu ke Ustaz? Okey, nanti Ustaz akan cerita ketika kalau sekolah buka, baru Ustaz cerita. Okey, dalam ni ada kisah Alqamah yang derhaka kepada ibu dia. Apakah kisah ini betul ataupun palsu? Kisah ini sahih ataupun palsu? Okey, nanti Ustaz akan cerita. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain yang best Ustaz akan cerita jika sekolah dibuka nanti. Okey, dan ada lagi jugalah buku-buku yang lain Ustaz ada. Nanti Ustaz akan ceritalah kepada kamu jika ada kelapangan masa. Dalam online ni mungkin susah sebab masa yang terhad dan nak kena tumpu kepada pembelajaran dalam buku teks. Jadi mungkin tak sempat. Okey? Jadi untuk tugasan akidah kamu, adab kamu, okey, cukuplah kamu sekadar menonton video ini, video pembelajaran kelas ini. Ustaz ucapkan terima kasih kerana kamu sanggup menghabiskan masa, kamu manfaatkan masa yang kamu ada untuk tonton video kelas kita. Okey, Ustaz doakan semoga kamu berjaya. Dan itu saja untuk adab pada hari ini. Jadi kita akan jumpa pula untuk kelas yang akan datang untuk tajuk dan pembelajaran yang seterusnya. Okey, sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.